Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Infitar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah, ia ini pecah. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berselerakkan, ia ini berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap, Allah meluapkan air lautan itu sebahagian atas sebahagian lain. Allah Subhanahu wa ta'ala meluapkan air itu dan setelah itu lenyaplah air itu. Wa idzal qubur bu'thirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya ini jasad yang ada di dalamnya dikeluarkan. As-Suddi mengemukakan kuburan itu dibongkar, iaitu bergerak sehingga keluarlah jasad yang ada di dalamnya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Maksudnya yang ini sampai pada yang ini. Apabila melakukan ini akan terjadi begini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menceritakan tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada ciptaan yang lebih sempurna, yang lebih teliti, yang lebih merangkumi, yang lebih luas, yang lebih istimewa daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana zat yang maha sempurna, yang memiliki segala kekuatan, yang memiliki segala kemampuan, yang memiliki segala kepakaran, yang menciptakan. Maka setiap apa yang diciptakan oleh yang maha sempurna itu, maka tidak ada yang lebih sempurna daripada apa yang diciptakan oleh yang maha sempurna. Dan apa yang diajarkan, apa yang dikhabarkan, apa yang diberitakan oleh yang maha mengetahui, maha berilmu, tidak akan sama daripada apa yang disampaikan oleh makhluk daripada yang maha mengetahui. Iaitu kalau nak dibandingkan ilmu Allah yang Allah ceritakan ataupun yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran, kalau nak dibandingkan dengan maklumat, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh makhluk-makhluk Allah, walaupun pada segi zahirnya nampak macam mereka melakukan research, mereka melakukan penyelidikan dan sebagainya, akan tetapi ilmu mereka itu hanya mempunyai tidak akan melebihi satu had, mempunyai limit, mempunyai iaitu tidak akan sampai, tidak akan melebihi daripada sesuatu tahap. Jadi kita tidak perlu untuk sibuk-sibuk memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh makhluk, akan tetapi cukup apabila kita mempelajari daripada apa, mendengarkan dengan teliti apa yang disampaikan, apa yang dikhabarkan oleh pencipta segala makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta segala makhluk, yang menjadikan segala perkara berada di sekeliling kita daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya itu meliputi segala apa yang diciptakan daripada segala sudut. Jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh.
Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang diciptakannya subhanahu wa taala. Maka dalam surah Infitar ni, 4 ayat pertama daripada surah Infitar, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang alam semesta ataupun menceritakan tentang angkasa, apa yang ada di atas di langit, dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga dan keempat menceritakan tentang perkara-perkara yang terkait dengan bumi yang kita berada di atasnya. Maka Allah menceritakan tentang langit yang berada di atas kita. Idza samaun fatarat. Naam. Idza samaun fatarat, apabila bintang-bintang ataupun apabila langit itu terbelah pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesempurnaan ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan langit itu, Allah akan mengubah keadaan langit itu. Iaitu Allah dah ciptakan langit dengan kesempurnaannya, dengan ketelitiannya, dengan keajaibannya. Akan tetapi tiba satu waktu Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keadaan langit tersebut. Fayakun wujuduhu wastimrariyatu sinin, yang mana kewujudan langit itu selama bertahun-tahun, yang panjang, yang banyak. Subhanallah, kita sendiri tak tahu berapa tahun langit ini telah berada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana langit itu dalam kejadiannya yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan itu, merupakan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang ingin berfikir. Naam, thumma takhribuhu wa taghyiruhu wa tabdiluhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan langit, menghancurkan daripada langit, mengubah sistem yang mana langit itu selama bertahun-tahun, berjuta-juta tahun berada atas satu sistem, satu keadaan, kemudian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahan itu juga merupakan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala juga, kerana tidak ada yang mampu untuk menciptakan langit dan mentadbir urus langit itu selama beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Kemudian tidak ada juga siapa yang mampu untuk mengubah daripada apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perjalanan langit. Kemudian Allah juga yang akan mengubah perjalanan langit ataupun sistem langit itu sehingga ia akan hancur, berkecai, seperti yang disebutkan idza samaun fatarat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Nabi Musa alaihi salam, iaitu Firaun dan tentera-tenteranya. Falamma ja'ahum biayatina idzahum minha yadhhakun, apabila telah sampai kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, apa yang dilakukan oleh kaum Firaun dan apa yang dilakukan oleh Firaun dan tenteranya, iaitu mereka mentertawakan akan ayat-ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un. Dan setiap ayat, setiap tanda-tanda kebesaran kami yang kami tunjukkan kepada mereka, tanda yang kedua, tanda kebesaran Allah yang kedua yang ditunjukkan kepada mereka itu lebih besar daripada yang sebelumnya, iaitu sentiasa ditunjukkan kekuasaan Allah kepada kaum Nabi Musa, Firaun dan pengikutnya itu. Yang ini ditunjuk tanda-tanda kebesaran yang pertama, kemudian ditunjukkan tanda kebesaran yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, wahakadha. Dan setiap satu itu lebih hebat ataupun lebih agung, lebih besar daripada yang sebelumnya. Akan tetapi mereka mentertawakan, mendustakan, menganggap ianya satu perkara sihir dan sebagainya. Walaupun sepatutnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, moga-moga mereka kembali kepada Allah, moga-moga mereka bertaubat, moga-moga mereka mengisafi akan kesalahan, iaitu menganggap ianya sebagai satu perkara mainan. Akan tetapi
diorang tak kembali kepada Allah, bahkan memperolokkan daripada apa yang diperlihatkan kepada mereka daripada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dikatakan oleh Fir'aun, wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima ahida indaka innana lamuhtadun falamma kashafna anhumul adhaba idza hum yankuthun. Naam, iaitu orang-orang yang mendustakan daripada tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala ini, banyak mana pun tanda kebesaran diperlihatkan kepada mereka, akan tetapi mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu banyak mana pun tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan kepada mereka, sama ada di sekeliling mereka ataupun dalam kehidupan mereka sendiri, ianya tidak akan mendatangkan manfaat kerana seakan-akan tertulis kecelakaan buat mereka, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Walaupun diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah selepas kesempurnaan bumi dan langit yang kita lihat ini, kemudian Allah akan ubahkan keadaan bumi dan langit ini, kemudian akan ada hari kebangkitan, kemudian akan ada hari amal ibadah kita dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau setelah mereka melihat daripada segala perkara-perkara yang kita sebutkan ini, dan kalaupun mereka dikembalikan ke alam dunia, mereka akan masih lagi melakukan kezaliman ke atas diri mereka sendiri dan mengikuti daripada hawa syahwat, hawa nafsu mereka, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalaupun mereka dikembalikan ke alam dunia, la'adu, pasti mereka akan kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang mereka dahulu lakukan. Limanuhu anhu, apa-apa yang dilarang oleh mereka, wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta. La ilaha illallah rabbi innal huda hudaka, sesungguhnya ya Allah, petunjuk itu adalah milik kamu, wa ayatuka nurun, dan tanda-tanda kebesaran kamu itu merupakan cahaya, tahdi biha man tasha'u, memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu kehendaki. La ilaha illallah. Allahumma hdina fiman hadait. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah seperti mana diberikan hidayah kepada orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza as-samaa'un fatarat, dan apabila langit itu terbelah ataupun pecah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila, pada hari langit itu terpecah ataupun nampak seakan-akan macam awan bertindih satu dengan yang lain, dan malaikat-malaikat nampak macam awan bertindih antara satu dengan yang lain kerana banyaknya malaikat turun daripada langit. Naam, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Langit itu terbuka, seakan-akan langit itu mempunyai pintu, dan terbuka daripada pintu tersebut, daripada pintu langit, dan keluarlah daripada pintu langit itu malaikat. Inda huduth hadhil haditha fil jawab hawadith ukhra ma'ha. Naam. Naam. Maka kita sebutkan sebelum ini bahawa kiamat itu merupakan perkara yang paling besar daripada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat perkara yang berlaku pada hari kiamat nanti, lebih dahsyat daripada mungkin peperangan yang berlaku di atas muka bumi ini, daripada gempa bumi yang berlaku di atas muka bumi ini, ataupun daripada tsunami yang berlaku di atas muka bumi ini, kerana hari kiamat itu lebih dahsyat, dan perubahan yang berlaku pada bumi dan langit pada itu, iaitu menyeluruh kepada seluruh langit dan bumi, dan lebih teruk daripada apa yang dibanggakan oleh setengah-setengah negara apabila mereka mempunyai aslihatud damar, nuclear weapon. Sebahagian daripada negara berbangga kerana mereka mempunyai nuclear weapon, yang mana ianya merupakan satu kezaliman. Innama tadammarunahu bihadzal kawakib. Akan tetapi pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan daripada bumi ini dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah kita kalau nak dibandingkan dengan ciptaan Allah, bumi dan langit ini? Kiamat itu lebih besar daripada segala apa yang kita lihat bumi dan langit. Allahu Akbar. Apabila langit itu terbelah dan bulan-bulan jatuh bertaburan, apa yang mampu dilakukan oleh manusia dengan segala
weapon ataupun aslihah, iaitu daripada weapon yang mereka miliki. Kerana apa? Kerana segala alat pertempuran yang mereka ada akan akan dianggap kecil, akan dianggap remeh di hadapan kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Naam, idza samaun fatarat, yakni langit itu terbelah apabila langit yang sangat kuat, yang sangat teguh berdiri selama bertahun-tahun itu menjadi hancur. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ataupun menanyakan kepada makhluk, adakah kamu itu lebih kuat ciptaannya daripada langit? Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada manusia, adakah kamu lebih hebat ciptaannya daripada langit? Berapa besar kita dan berapa besar langit itu? Berapa besar tubuh badan kita nak dibandingkan dengan langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita mungkin dapat sampai 1/3 daripada langit, ataupun 1/4 daripada langit, ataupun 1/5, ataupun 1/10 daripada langit? La ilaha illallah. Mereka, kalau orang-orang yang angkasawan yang mungkin mengikut kata mereka dapat sampai ke angkasa dan melihat kepada bumi daripada jauh, mereka nampak bumi itu sangat kecil. Mereka nampak bumi itu sangat kecil apabila mereka berada di angkasa. Yang mana angkasa itu masih lagi dianggap dekat. Angkasa itu masih lagi dianggap belum sampai pada langit yang pertama. Akan tetapi itu pun mereka dah, apabila mereka berada di luar daripada bumi, berada dalam angkasa, mereka nampak bumi itu sangat kecil. Bagaimana pula agaknya keadaan Allah melihat kepada bumi ini. Dan ini hakikat yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melihat kepada perkara yang berada di atas bumi ini sebagai satu perkara yang remeh, yang kecil, yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sebab tu disebutkan di dalam pepatah, idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Apabila kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, maka segala perkara yang berada di atas muka bumi ini dianggap kecil. Kerana bumi dan seisi-isinya itu berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan bumi ini tidak ada nilai, kerana apa yang akan diberikan Allah jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada bumi dan seisinya. Wa kullu alladhi fawqat turabi turabu. Dan setiap apa yang berada di atas muka bumi ini daripada tanah dan sebagainya akan berubah menjadi tanah apabila tiba waktunya. Naam. Dan langit yang kita lihat ini selama bertahun-tahun tak ada orang pun yang memperbaiki daripada langit. Tidak ada bocor, tidak ada perlu yang untuk nak baik pulih ataupun nak perlu cat langit itu menjadi, ataupun ada yang birunya, ada yang putihnya, ada yang berbagai-bagai lapisan warna di atas di langit itu, dan tidak ada keperluan untuk mana-mana malaikat ataupun orang untuk kontraktor untuk membaik pulih daripada langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bocor, tidak ada lubang yang berlaku di langit. Akan tetapi apabila tiba waktu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langit itu untuk pecah dan jatuh, maka itu yang akan berlaku kepada langit. Ini merupakan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah dalam baqa'uha, iaitu menjaga daripada langit itu agar supaya ini tidak pecah, dan juga apabila tiba waktunya merupakan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala juga untuk mengubahkan perkara tersebut. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dan kami telah bina di atas kamu itu 7 petala langit yang tegap, yang kuat. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berseliratkan. Berapa banyak ilmu manusia terhadap bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana pun penyelidikan mereka ataupun perjumpaan mereka terhadap
bintang-bintang yang berada di langit ataupun di angkasa, akan tetapi yang masih belum mereka temui itu lebih banyak daripada apa yang mereka temui. Dan kesemua yang mereka tahu terhadap bintang-bintang di langit itu semuanya akan jatuh bertaburan, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit dan bumi itu berada di tempatnya, iaitu tidak bergerak daripada tempatnya. Antazula wa in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Dan kalau ianya bergerak, adakah makhluk lain, adakah zat lain yang mampu untuk menampung ataupun menahan daripada ianya bergerak selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat burung-burung berterbangan di langit dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menanyakan, alam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Adakah kamu tidak lihat burung yang berterbangan di langit? Pada hakikatnya yang memegang burung itu daripada jatuh adalah Allah Subhanahu wa taala, kudrah dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bintang-bintang yang berada di angkasa, yang menahan, yang memegang, yang menggantung daripada bintang-bintang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melepaskannya daripada tempatnya, maka semuanya akan jatuh bertaburan. Wa idzal kawakibun tatharat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan dua perkara yang akan berlaku di atas langit pada hari kiamat, kemudian diceritakan tentang dua perkara yang akan berlaku antara perkara yang berlaku di bumi, dan disebutkan dua daripadanya, wa idzal biharu fujirat, dan apabila air itu meluap, lautan itu meluap menjadi kering. Salah satu arba' indakum hadha, yakni 3/4 daripada bumi ini dipenuhi dengan air. Hanya 1/4 sahaja merupakan daratan. Akan tetapi daripada 1/4 daratan bumi ni punya besar, 1/4 hanya mempunyai darat, maka darat yang sikit itu direbut oleh itu, direbut oleh negara itu, direbut oleh negara ini, bergaduhan, melakukan peperangan dan sebagainya, hanya kerana ingin memiliki daripada tanah yang sedikit itu. La ilaha illallah. Ma'ad fiha awadim ya'ishun minkum wasataha. Dan kebanyakan daripada manusia tidak hidup di dalam lautan. Lautan itu hanyalah untuk binatang-binatang yang berada di laut. Wa 'ala rubu'il baqi siyah wa dajjah tawilah mi'atain daulah. Naam. Dan 1/4 daripada tanah yang berada di atas muka bumi itu direbutkan oleh beberapa banyak negara yang sekarang ni ada. Kurang lebih mungkin ada 200 negara dekat atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Fajarat ay hadathat fiha taghyir wa idzal biharu fujirat, iaitu berlakulah perubahan di dalam lautan. Dakhala ba'daha fi ba'd, yakni seakan-akan laut itu masuk ke dalam satu dengan yang lain. Fazalatil hawajiz wa minhal ayat ad-daqiqah, sehingga apa yang berlaku sebelum ni, iaitu langit lautan itu tidak integrate antara satu dengan yang lain, iaitu ada Pacific Ocean, ada Indian Ocean, ada South China Sea dan sebagainya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, iaitu lautan itu bertemu, dua lautan bertemu, akan tetapi seakan-akan ada penghalang, ada dinding yang menghalang daripada satu lautan itu untuk masuk ke dalam laut yang lain. Wa inda dzakal waqt khalas, akan tetapi apabila tiba hari kiamat, maka seakan-akan tebing ataupun tembok yang menghalang daripada lautan A untuk masuk ke lautan B seakan-akan akan pecah, sehingga air lautan itu akan masuk satu kepada yang lain. Hatta jaa fil qira'ah fajarat ay baghat, sehingga dalam qiraat lain disebutkan wa idzal biharu fajarat, dan apabila lautan itu menzalimi satu dengan yang lain, iaitu dia memasuki sempadan yang lain. Wa humul an ma fi baghi, sekarang ni mereka berada dalam satu sistem, iaitu yang laut masin tak masuk ke dalam laut yang manis, laut yang manis tak masuk, air tawar tak masuk ke dalam air masin tak masuk ke air tawar. Naam.
Akan tetapi pada hari kiamat nanti mereka akan melepasi daripada sempadan mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan Allah Subhanahu wa taala yang seakan-akan menjalankan lautan itu bersempadan. Wa hadza 'adbun furat, yang ni air tawar, yang ini air masin. Wa ja'ala bainahuma barzakhan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dinding di antara keduanya, wa hijran mahjura, sehingga satu tidak masuk ke yang lain. Seakan-akan ada tembok daripada air juga yang menghalang daripada air, katalah Pacific Ocean, daripada masuk ke Indian Ocean, daripada Indian Ocean masuk ke Pacific Ocean. Dan dalam air yang tawar ataupun manis itu terdapat haiwan-haiwan yang hidup. Ada haiwan-haiwan yang hidup, la yasluh laha al-malih walal wasat, yang mana ikan-ikan ataupun makhluk-makhluk yang berada dalam air manis ataupun air tawar itu takkan boleh hidup pada dinding lautan, iaitu yang tengah-tengah, ataupun di lautan yang masin. Nah, dan di lautan yang masin juga ada haiwan-haiwan, ada ikan-ikan yang mana tak boleh masuk ke kawasan air tawar dan sebagainya. Yang mana kalau mereka keluar daripada sempadan, mereka akan mati. Mereka tak mampu untuk hidup pada keadaan walaupun ianya air yang sama, walaupun ianya air, tetapi tak mampu untuk nak pergi ke sempadan. Allahu akbar. Fa idza ja'atil qiyamah dakhala dha fi dha wa dha fi dha. Akan tetapi apabila tiba hari kiamat nanti, yang ini akan masuk, yang air masin akan masuk ke air tawar, haiwan-haiwan yang berada di air tawar akan masuk ke air masin. Ya'ti min ma'na dhalik ikhtalatat ba'daha bi ba'd. La ilaha illallah. Dan antara makna wa idzal biharu fujjirat juga adalah seperti yang akan kita bahaskan dalam surah Al-Takwir, iaitu apabila lautan itu dipanaskan sehingga ianya menjadi wap dan menjadi kering. Perkara yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini tentang apa yang akan berlaku pada bumi adalah wa idzal qubur bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Naam. Dalam pepatah disebutkan, hadhihi quburuna tamla'ur rahba fa ainal qubur min ahdi adi. Naam. Kubur-kubur kami ini dipenuhi dengan ketakutan. Maka ceritakanlah tentang apa yang berlaku daripada zaman dahulu di dalam kubur. Khaffifil wata'a ma adhunnu adimal ardi illa min hadhil ajsadi. Maka janganlah kamu berlagak apabila berjalan di atas muka bumi ini, kerana apa-apa yang dahulunya berada di atas bumi akan masuk ke dalam perut bumi. Berapa banyak tubuh badan seperti kita ini telah berada di dalam perut bumi. Berapa ribu, berapa juta manusia yang sebelum ini kuat, mempunyai berbagai pemberian kurniaan daripada Allah di atas muka bumi ini, akan tetapi akhirnya mereka berada di dalam perut bumi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, minha khalaqnakum, daripadanya kami ciptakan kamu, iaitu daripada tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah juga kamu akan dikeluarkan buat kali yang kedua. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hamba-hamba Ar-Rahman, tentang hamba-hamba Allah, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah mereka-mereka yang jalan di atas bumi itu dengan lemah lembut, iaitu tidak sombong, tidak bangga diri, tidak memandang rendah kepada orang lain, apatah lagi untuk menzalimi orang lain ataupun merosakkan apa-apa yang berada di atas muka bumi ini. Maka hendaklah kita mengetahui daripada nilai kita ataupun hakikat diri kita ini, yang berasal daripada air yang kotor, sewaktu di atas muka bumi ini mengandungi najis-najis yang kotor yang tersimpan dalam tubuh badan kita, dan akhirnya kita akan menjadi bangkai dan akan ditanam menjadi mayat, dan mayat itu akan bertukar menjadi bangkai di dalam tanah, dalam kubur. Na'am, wa idzal qubur bu'thirat, maka kubur itu akan dibongkarkan, akan dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir, mereka akan keluar daripada tanah perkuburan itu seperti belalang, iaitu semuanya bertibaran. Kullu ma fiha dhahrun,
Setiap apa yang ada di dalam kubur itu akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi terbalik. Apa yang berada di dalam semuanya akan dikeluarkan, akan diperlihatkan di atas muka bumi ini. Kul mautin ta'allaqa bihi qabru insan aw hayawan yanba'ith. Setiap tempat yang mempunyai kubur manusia ataupun haiwan semuanya akan dibongkarkan. Ma baqi illa nafkhu tsaniyah wa yaqum. Sehingga iaitu apabila semua mayat-mayat ini dibongkarkan, apa yang akan terjadi? Semuanya akan berada di atas muka bumi ini sehinggalah tiba tiupan sangkakala yang kedua. Bila tiupan sangkakala yang ditiup buat kali yang kedua, maka roh itu akan kembali kepada jasad dan mereka semua akan bangun serta-merta. Wa takunul ajsad kulluha ala dhahril ard, dan pada waktu itu jasad-jasad manusia dan haiwan telah berada di atas perut bumi atau di atas muka bumi. Kama kana allati tatafattahat wa faniyat. Walaupun pada sebelumnya mereka dihancurkan. Wal baqi ala ma hiya alaih. Adapun jasad-jasad yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya, iaitu tidak dihancurkan sewaktu berada di dalam perut bumi, maka jasad itu akan remain intact, seperti jasad-jasad para nabi, seperti jasad orang-orang yang mati syahid dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak bayangkan apabila Allah Subhanahu wa taala wa idzal qubur bu'thirat, iaitu jasad-jasad, mayat-mayat, jenazah-jenazah itu dikeluarkan daripada perut bumi. Subhanallah. Hari itu masa Covid, setengah-setengah tempat kita nampak banyak mayat yang tidak dapat diuruskan kerana terlampau banyak mayat pada satu waktu. Sampai dah banyak-banyak katil kan berada di yang mengandungi daripada mayat tersebut terbiar. Jadi kita bayangkan bila hari kiamat berlaku, mayat daripada zaman Nabi Adam AS sampai orang yang terakhir yang meninggal sebelum hari kiamat itu, semuanya akan berada di atas muka bumi ini. Ribuan, jutaan, bahkan bilion ataupun lebih daripada itu, daripada manusianya, daripada jin, daripada haiwan dan sebagainya, haiwan darat, haiwan laut, burung-burung dan sebagainya. Apabila ditiup sangkakala buat kali yang kedua, maka setiap daripada roh mereka itu akan kembali kepada jasad mereka dan mereka akan bangun. Awwalu ma yuhsyar al-insan wal ard qad taghayyarat wa tabaddalat. Makhluk yang pertama yang akan dibangkitkan adalah manusia. Dan pada waktu itu langit dan bumi sudah berubah. Iaitu sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua, bumi dan langit itu dah berubah. Apa yang jadi? Khalas ma'alim wala jibal wala bihar. Pada sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua tu, maksudnya bumi itu dah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan tadi wa idzal biharu fujjirat. Lautan dah jadi kering. Lautan tu dah jadi macam tempat untuk manusia duduk. Intahat. Lautan tak ada, gunung ganang tak ada, semua jadi plain, semua tegak. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Tak ada tanah tinggi, tak ada tanah yang ke dalam, semuanya flat, rata. Wa idzal ardu muddat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan apabila bumi itu diratakan. Apabila diratakan bumi ini, maka menjadi luas sehingga dapat menampung daripada seluruh bilangan manusia yang hidup daripada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat. Semuanya pada waktu yang sama. Yang ini kita ni ada 6 bilion dalam satu zaman. Satu waktu ni ada 6 bilion. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang ni berapa banyak bilion manusia, ataupun mungkin trilion manusia, semuanya akan berada di satu tempat, satu kawasan lapang yang sangat luas. La ilaha illallah. Wa idza ijtama'ul ins minhum alladhi fi mawqif 'ala dhahril ard minhum man yus'ad ila dhillil 'arsy. Jadi apabila manusia ini dibangkitkan, sebahagian daripada mereka akan berkumpul di atas padang mahsyar. Sebahagian mereka akan dikumpulkan di atas padang mahsyar, di atas muka bumi inilah. Dan sebahagian daripada mereka itu akan dibawa, di-escort dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kehormatan, untuk berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah jadikan kita, ahli keluarga kita, isteri, pasangan kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat
untuk berada di bawah naungannya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang penuh dengan ketakutan, pada hari yang penuh dengan tidak tentram. Semua orang takut tentang diri masing-masing. Minhum al-jin yuhituna bil ins, maka makhluk yang lebih ramai daripada manusia pada waktu itu adalah jin. Bayangkan, manusia sahaja daripada, kalau satu zaman kita hidup, zaman sekarang ni ada 6 bilion. Zaman sebelum kita tu yang dah meninggal dunia, Allahu a'lam berapa ramai. Sebelum mereka tu Allahu a'lam berapa ramai. Maksudnya zaman ayah kita, zaman datuk kita, zaman moyang kita, sampai ke zaman Nabi Adam, itu je dah sangat ramai, trilion ataupun puluhan trilion, ratusan trilion manusia. Itu dah dianggap ramai, akan tetapi yang lebih ramai daripada manusia iaitu jin. Sehingga jin itu punya banyak, dapat mengelilingi daripada manusia. Mereka akan seakan-akan manusia berada di tengah, maka jin itu akan meliputi ataupun mengerumuni mereka, mengelilingi daripada manusia. Adaduhum ka'adadil ins asyara marrat, disebutkan dalam riwayat bahawa bilangan jin 10 kali lebih banyak, 10 kali ganda lebih banyak daripada bilangan manusia. Kemudian dibangkitkan pula hayawanul albar, dibangkitkan pula binatang-binatang darat, pelbagai jenis binatang darat, daripada binatang ternaknya, binatang buasnya, daripada semutnya, daripada segala jenis binatang, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka pula akan mengurumuni daripada manusia dan jin. Manusia dan jin dah ramai, kemudian binatang pula meliputi daripada jin, mengelilingi daripada jin. Dan disebutkan dalam riwayat bilangan binatang darat 10 kali ganda lebih banyak daripada bilangan jin dan manusia dikumpulkan sekali. La ilaha illallah. Kemudian setelah haiwan darat dikumpulkan dan dibangkitkan dan mengurumuni daripada orang-orang yang berada di padang mahsyar, daripada manusia dan jin, kemudian haiwan-haiwan yang berada di lautan, seperti tadi kita sebutkan tadi, 3/4 daripada muka bumi ini ataupun daripada bumi ini adalah lautan. Maka haiwan di dalam lautan itu jauh lebih banyak daripada haiwan yang berada di atas muka bumi ini. Maka haiwan-haiwan lautan itu akan mengerumuni pula, ataupun akan membuat sebagai macam pagar kepada manusia, kemudian jin, kemudian binatang-binatang darat. Maka binatang-binatang yang berada di laut tu bilangan mereka 10 kali ganda lebih banyak daripada bilangan manusia, jin dan juga binatang darat. La ilaha illallah. Kemudian malaikat pada langit yang pertama akan turun. Wa nunazzilul malaikatu tanzila. Kami akan turunkan malaikat itu secara berperingkat. Malaikat yang berada di langit yang pertama, kemudian malaikat yang berada di langit yang kedua, kemudian malaikat yang berada di langit yang ketiga, kemudian malaikat yang berada di langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan wahakadha. Fayasir adaduhum ka'adadil ins wal jin wal hayawan al bar wal hayawanil bahr asyara marrat. Maka bilangan malaikat yang berada di langit yang pertama itu 10 kali ganda lebih banyak daripada manusia, jin, haiwan darat, haiwan lautan, sehingga malaikat itu dapat mengerumuni ataupun dapat menjadikan pagar kepada makhluk-makhluk tadi. Wahakadha. Kemudian yang langit kedua tu 10 kali ganda lebih banyak daripada yang pertama, yang ketiga 10 kali ganda lebih banyak daripada yang kedua, dan sebagainya. Allahu akbar. Wan nas fil mawqif syuf was sama' tamur. Dan manusia di atas muka bumi itu seakan-akan melihat langit itu pecah. Pecah itu maksudnya mengeluarkan daripada apa yang ada di dalamnya. La ilaha illallah. Ini merupakan keagungan, kebesaran kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta, mentadbir, mengurus daripada segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh, dan perkara yang diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap tentang langit, tentang bumi, tentang hari kiamat ini adalah satu perkara yang pasti akan berlaku, dan semuanya akan mengalami daripada peristiwa hari kiamat ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keselamatan dan berikan kita pertolongan dan berikan kita juga kemuliaan dan kehormatan pada hari tersebut. Amin Allahumma amin.
Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan, iaitu apa yang telah dilakukan dan apa yang telah ditinggalkan. Naam. Setiap ilmu, kullu ilmi alim ma qaddam wa ma akhar. Setiap orang akan mengetahui apa yang dilakukan, apa yang dia tinggalkan. Apa jenis ilmu? Ilmu mu'ayanah, iaitu dia nampak segala amalan yang dilakukan dan dia nampak segala amalan yang dia tinggalkan yang merugikan dia. Dia dapat merasakan segala apa yang dilakukan dan dia dapat merasakan kerugian segala apa yang ditinggalkan. Ilmu yang mana merupakan natijah daripada apa yang mereka lakukan. Al-an mizan qam madbut, kullu wahid amamahu ma qaddam wa ma akhar. Maka di hadapannya seakan-akan ada neraca yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan segala apa yang kita lakukan daripada baik dan buruk, dan segala apa yang kita tinggalkan daripada yang baik dan yang buruk. Allahu Akbar. Wa ma akhar min sunan yastannu biha min ba'di. Dan apa yang telah kita lakukan daripada perkara-perkara baik, yang fardu, yang sunat, yang mana memberi kesan yang baik kepada manusia. Perkara baik, perkara fardu atau perkara sunat yang kita lakukan, itu mempunyai kesan. Maka hatta kesan-kesan amalan baik yang kita lakukan itu juga diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau seseorang itu melakukan amalan yang baik, maka diikuti amalan itu oleh orang lain, maka setiap amalan ataupun setiap orang yang melakukan daripada perkara baik yang kita mulakan itu, semua pahalanya itu akan diperlihatkan di hadapan kita. Kita hidup katalah zaman sekarang 2020, tapi orang 2025 yang amalkan 2030, 2035, 2000, setiap orang yang mengamalkan yang datang selepas kita itu, semua amalannya juga akan diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita. Begitu juga wali'adzubillah tabaraka ta'ala, kalau ada orang melakukan dosa dan dosa itu diikuti ataupun diajarkan kepada orang lain agar supaya mereka melakukan perkara sama yang salah itu, maka dia akan nampak apa yang buruk dilakukan, dosa buruk yang dilakukan, kesan buruk yang dilakukan, dan juga dosa-dosa orang yang mengikuti daripada apa yang dilakukan juga akan diperlihatkan, dipersembahkan kepada orang tersebut. Kalau seseorang itu mengajar manusia untuk mencaci orang lain, waliyadzubillah, kalau seseorang mengajar orang lain untuk mencaci, maka dosa mencaci itu dia nampak dosa mengajarkan orang mencaci ataupun mencela, melaknat dan sebagainya pun dia akan nampak, dan juga setiap orang yang mengikuti apa-apa yang diajarkan kepada A ajar kepada B, B ajar kepada C, C ajar kepada D, D ajar kepada E, semuanya itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajar orang untuk mencuri dan sebagainya, wahakadha, ataupun mengajar orang untuk menzalimi orang lain, mengajar orang lain untuk menghadiri daripada majlis ilmu ataupun perkara-perkara yang baik. Kalau orang itu meninggal dunia, dia pun akan lihat, dia ajak anak dia untuk hadir majlis ilmu. Dia ajak anak dia daripada kecil menghadiri majlis ilmu sehingga anak dia membesar dalam keadaan mencintai daripada majlis ilmu. Maka dia dapat pahala. Anak dia pergi, anak dia ajar kepada anak dia ajar kepada anak dia ajar kepada anak dia, wahakadha tasalsal, iaitu berterusan pahala dia ajar anak dia untuk hadir daripada majlis ilmu. Itu merupakan salah satu contoh daripada perkara-perkara yang diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap nafsu, setiap jiwa akan mengetahui apa yang mereka lakukan, kesan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan, dan kesan daripada apa yang mereka tinggalkan. Allahu Akbar. Daripada apa yang mereka usahakan, daripada duit, daripada harta dan apa-apa yang mereka miliki, itu juga akan diperlihatkan kepada mereka. Apa yang mereka tinggalkan daripada usaha-usaha mereka, daripada duit dan harta dan sebagainya, kepada pewaris-pewaris mereka, itu pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa yang mereka lakukan di waktu muda, di awal permulaan kehidupan mereka, ataupun wa ma akharat, dan apa yang mereka lakukan di akhir, di penghujung daripada kehidupan mereka. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apa-apa yang mereka lakukan di dunia ini, mereka niat
mereka pasang niat, mereka berazam dan mereka lakukan, diperlihatkan oleh Allah. Wa ma akharat, mungkin ada perkara yang mereka ingin lakukan, mereka dah pasang niat, mereka dah berazam, akan tapi tidak mampu untuk melakukan daripada perkara-perkara tersebut. Kullu hadhil ma'ani quddam aina, maka setiap daripada makna-makna yang disebutkan dan banyak lagi daripada perkara-perkara yang tidak disebutkan, yang terkandung daripada apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat ini, akan diperlihatkan kepada kita semua pada hari kiamat nanti dalam keadaan jelas dan nyata, dan setiap daripada kita akan mengetahui apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita tinggalkan daripada sewaktu kita berada di atas muka bumi ini. Nah, fil bidayah indal qiyam fil mawqif kullun yaqum yuqawwim hisabahu ish qaddam ay ish akhar. Nah, jadi apabila kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti, antara perkara yang pertama adalah untuk kita pastikan kita akan diberitahu tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita telah tinggalkan sewaktu di atas muka bumi. Apa yang merupakan pilihan kita sewaktu kita berada di atas muka bumi. Pilihan kita untuk menjadi orang yang baik ataupun pilihan kita untuk menjadi orang yang sebaliknya. Pilihan kita untuk mengikut orang yang baik ataupun sebaliknya. Pilihan kita untuk menghadiri majlis orang-orang yang baik yang dikasihi oleh Allah ataupun sebaliknya. Pilihan kita untuk pergi ke tempat-tempat yang baik ataupun tempat-tempat yang sebaliknya. Pilihan kita terhadap diri kita sendiri. Pilihan kita terhadap anak-anak kita. Tanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah. Apa yang kita pilih. Tanggungjawab kita terhadap isteri dan anak-anak kita ataupun pasangan kita. Apa yang kita pilih untuk mereka, apa yang kita ajarkan kepada mereka, apa yang kita izinkan kepada mereka untuk mereka lakukan. Semuanya akan diperlihatkan kepada kita pada hari kiamat nanti. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Apa yang menjadi pilihan pandangan kita, apa yang menjadi pilihan pendengaran kita, apa yang menjadi pilihan untuk kita duduk bersama teman-teman, apa niat kita sewaktu kita duduk bersama teman-teman dan sebagainya. Semua ini akan diperlihatkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Allahu Akbar. Dan setelah seseorang itu mengetahui apa yang dia pilih dan sebagainya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah ianya akan diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ianya segala amalannya akan dijelaskan oleh Allah secara terperinci. Sama ada melalui dipersembahkan buku catatannya, diberikan buku catatannya sama ada daripada tangan kanan ataupun tangan kiri. Moga-moga kita mendapat buku catatan kita daripada tangan kanan. Amin Allahumma amin. Fi khairin lutfin wa afiyah. Kemudian akan ditimbang pula buku catatan kita ataupun amalan-amalan kita di mizan, dan kemudian barulah anggota tubuh badan akan membuat penyaksian setiap apa yang diizinkan Allah untuk menjadi saksi ke atas setiap daripada nyawa itu akan memberi saksi kepada mereka daripada zaman, daripada waktu, daripada tempat, daripada anggota tubuh badan, daripada para malaikah, daripada haiwan-haiwan yang berada di sekeliling kita dan sebagainya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut ia akan menceritakan tentang kisahnya, tentang sejarahnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan iqra kitabak, bacalah kitab kamu, buku catatan kamu, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup diri kamu untuk menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan pada hari-hari di dunia. Pada hari itu barulah kita mengetahui nilai amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita tahu nilai niat, nilai amal, nilai pilihan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Yang baik itu akan mendapat kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Adapun daripada pilihan-pilihan yang buruk yang seseorang itu lakukan, waliyadzubillah, maka dia akan melihat akan kehinaan, kerendahan daripada apa yang dipilih, apa yang dikehendaki daripada pilihan tersebut, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Naam, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dan disebutkan bahawa tiupan sangkakala yang pertama itu akan berlaku pada hari Jumaat. Esok hari Jumaat. Akan tetapi kita tak tahu tahun bila. Sekarang ni kita berada pada tahun 1443 Hijrah. Jumadul Thani. Ataupun Jumadul Ula. Kita masih lagi berada di penghujung dari Jumadul Ula.
Jumadus Tsani, Rejab, Syaban. 3 bulan lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan afiah, dalam keadaan kesihatan, dalam keadaan keimanan yang kuat dan mantap, sehingga kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadat puasa itu dalam keadaan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Amin Allahumma amin. Disebutkan dalam sebahagian athar bahawa hari kiamat itu akan berlaku pada hari Jumaat pada bulan Ramadan, ataupun ada disebutkan pada 15 hari bulan Ramadan. Hari Jumaat 15 Ramadan, tapi tak tahu tahun bila. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, qul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ilmu itu, iaitu ilmu hari kiamat, berada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ianya pasti akan berlaku, tapi bila ia berlaku hanyalah pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Idza as-samaa'u infatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'thirat. Maka pencipta daripada segala yang dicipta itu, yang menceritakan tentang apa yang akan dilakukan oleh ciptaannya. Allah yang menciptakan ciptaan itu menceritakan kepada kita apa yang Allah akan lakukan terhadap ciptaannya. Jadi kita tak perlu untuk nak cari tempat lain, nak cari kat National Geographic ke ataupun kat Discovery Channel ke, apa yang akan berlaku pada muka bumi ini, apabila Allah Subhanahu wa taala sendiri telah ceritakan tentang apa yang akan berlaku di atas muka bumi ini. Hanya kita perlu memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan menggunakan akal fikiran kita untuk membuat pilihan apa yang terbaik untuk diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, ma ashhadhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Aku tak menghadirkan kamu sewaktu aku menciptakan daripada langit dan bumi. Hatta ciptaan kamu sendiri itu kamu tak hadir sewaktu kamu diciptakan. Jadi apa yang perlu untuk kita lakukan adalah mendengar daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah akan lakukan di atas muka bumi ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan merubah daripada ciptaan-ciptaannya, apa yang akan dilakukan oleh langit dan bumi. Adapun kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, ataupun ada setengah-setengah makhluk yang merupakan ciptaan Allah, hanya kerana mereka mampu untuk membuat penemuan ataupun membuat beberapa ciptaan daripada perkara-perkara yang mana datang daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin menghukum ataupun menetapkan sesuatu terhadap Allah waliyadzubillah, ataupun menggunakan akal fikiran mereka terhadap apa yang akan berlaku pada hari-hari yang akan datang, maka itu merupakan satu perkara yang tak masuk akal. Itu merupakan satu perkara yang tak masuk akal. Mereka tidak mengetahui bagaimana nak ciptakan diri mereka, dan mereka juga bukan orang yang menciptakan diri mereka sendiri, waliyadzubillah. Jadi biarkan Tuhan yang menciptakan langit ini menceritakan tentang apa yang akan berlaku pada langit, dan Tuhan yang menciptakan bumi ini yang menceritakan tentang apa yang akan dilakukan ke atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Naam. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa itu akan mengetahui, setiap nafsu, setiap orang pasti akan mengetahui apa yang dia lakukan. Fa in kunta mu'min wa'i aqil. Kalau kita ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dapat memahami, diberikan kebolehan untuk memahami daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gunakanlah akal fikiran kita untuk membuat pilihan yang baik, yang tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa memohon petunjuk daripada Allah agar supaya kita diberikan kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Idbit, pastikan apa yang kita lakukan itu tidak mendatangkan kekesalan di akhirat nanti. La ilaha illallah. Ya, ini kerana umur kita tak tahu bila akan berakhir. Umur kita tak tahu bila akan berakhir, maka selagi mana kita mampu untuk melakukan yang terbaik untuk negeri akhirat, maka kita lakukan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk membuat persediaan untuk hari tersebut, sehingga apabila tiba hari tersebut kita berada dalam keadaan yang
tenang dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah ridha dengan amalan yang kita lakukan. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.